Pada petang ini, Menteri yang berkaitan dengan pendidikan iaitu Dr. Razidin akan memberikan penjelasan apakah SOP KPM berkaitan dengan pengumuman Perdana Menteri semalam bahawa para pelajar dan calon-calon bagi peperiksaan besar seperti SPM dan seumpamanya akan dibenarkan untuk datang ke sekolah bermula 20 Januari ini. Tetapi adakah SOP-nya sudah bersedia? Jadi untuk kita melihat, semalam sedikit saya sudah memberikan sedikit diskusi bersama Encik Anwar Ahmad, penganalisis pendidikan dari Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Encik Anwar di talian sekarang bersama saya melalui Skype. Assalamualaikum Encik Anwar. Waalaikumsalam. Nampaknya isu sekolah dibuka ini menarik perhatian masyarakat dan semalam kita sudah bermula. Tetapi sebelum kita dengar apakah penjelasan dan juga bagaimana pengoperasian sekolah itu yang bermula 20 Januari untuk anak-anak yang menjadi calon peperiksaan, apa lagi yang Cik Anwar rasa perlu diberi penjelasan lebih lanjut? Antara yang digusarkan oleh ibu bapa, ya, sekolah dibuka bagi anak yang menduduki peperiksaan, tetapi berkaitan dengan hal-hal seperti tadika, taska tidak dibenarkan dibuka kerana MCO ataupun PKP. Bagaimana hal pengangkutan? Adakah bas sekolah berbaloi beroperasi dengan hanya budak ataupun kelas darjah tingkatan 5 sahaja yang dibenarkan ke sekolah? Kalau mereka boleh beroperasi, bagaimana? Begitu juga berkaitan dengan frontliners yang mungkin tidak mampu untuk menghantar anak mereka ke sekolah dan sebagainya. Jadi dan bagaimana anak-anak kita yang berada di pedalaman tidak boleh rentas daerah. Semalam Cik Anwar pun dah bagi sedikit indikator bagaimana ini juga perlu diberi perhatian. Jadi apa lagi yang mahu diberi penjelasan oleh pihak KPM dalam sesi pada petang ini? Cik Anwar, aspek ia perlu diberi pencerahan dan juga penjelasan sebaik mungkin. Okey, terima kasih Tuan Haji. Saya ingat ada dua perkara besar berlaku dalam tempoh 2 hari ini. Yang pertama, semalam kita mendengar tentang PKP yang telah dimulakan. Hari ini kita dengar peristiwa darurat. Kedua-dua ini sebenarnya memberi impak pada semua orang lah. Ya. Tapi pada saya melihat ini adalah darurat politik lah. Kalau kita dapat lihat di dalam media sosial, bila kita dengar rakyat berbincang dan sebagainya, dan kita juga dengar beberapa tindakan-tindakan daripada ahli politik, kita dapat menggambarkan ini adalah satu darurat politik di mana menurunkan suhu politik negara. Itu yang pertama. Tapi dari segi pendidikannya, saya rasa tidak banyak perubahan yang berlaku antara semalam dan hari ini. Dan saya rasa apa yang akan diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan pada petang ini, jam 4, kita dapat merasakan adalah apa yang akan menjelaskan apa yang telah dilakukan ataupun diumumkan pada waktu semalam. Ya. Baik. Beberapa perkara yang saya rasa perlu diberi perhatian dalam pengumuman ini adalah yang pertama sekali adalah maklumat yang mesti jelas kepada semua rakyat. Saya ingat bila saya berbual dengan rakan-rakan, guru, ibu bapa dan sebagainya dalam tempoh 2 hari ini, nampaknya banyak persoalan yang ditimbulkan oleh ibu bapa seperti yang disebut oleh Tuan Haji tadi. Ya. Sebab mereka nak mengoperasikan rutin harian itu. Mereka tidak nampak apakah bentuknya dan keadaannya dan ini akan menyebabkan keseluruhan rutin harian itu kena berubah. Jadi saya harap petang ni satu benda yang harus diperjelaskan oleh menteri adalah dengan jelas memaklumkan maklumat-maklumat yang diperlukan di peringkat paling asas, iaitu keluarga. Baik, yang keduanya operasi. Kita dapat lihat bahawa walaupun guru akan diarahkan untuk ke sekolah, pengetua juga akan harus melakukan apa yang dilakukan dalam tempoh PKP dan juga menghadapi peperiksaan, pengoperasian ini harus juga melibatkan ibu bapa. Saya rasa kita tidak lagi boleh berada dalam keadaan di mana ibu bapa ni macam tergantung-gantung. Mereka tak tahu apa yang sepatutnya mereka buat. Adakah mereka sepatutnya menghantar anak mereka dan membiarkan anak mereka di sekolah dan sebagainya. Dan saya pagi tadi sempat berbual dengan beberapa orang, ini rakyat ni, pandangan rakyat umum tentang pengoperasian ni. Ada ibu bapa yang bimbang hantar anak dia ke sekolah. Walaupun dia tahu peperiksaan sampai dekat,
dan mereka tahu anak mereka, pemeriksaan masa depan anak mereka, tapi kebimbangan mereka tentang kesihatan dan keselamatan anak mereka tu masih menjadi prioriti. Jadi kementerian harus berada dalam situasi yang sangat sukar untuk meyakinkan ibu bapa bahawa menghantar anak ke sekolah ini adalah sesuatu yang perlu dan SOP-nya akan sangat telus dan tegas. Saya rasa ini perkara yang harus dilakukan oleh Kementerian Badan Petani, meyakinkan rakyat bahawa apabila sekolah dibuka, ini adalah dalam keadaan yang penuh berhati-hati dan jangan bimbang untuk menghantar anak ke sekolah. Itu pada sekarang. Memberi keyakinan itu yang wajib sekali kepada Kementerian Pendidikan, perlu diberikan kepada ibu bapa dan juga pemegang taruh dalam memastikan anak-anak selamat untuk datang ke sekolah bermula 20 Januari ini, walaupun mereka berada di dalam kawasan titik panas ataupun red zone. Kerana kita tahu red zone ini kawasan yang paling mudah untuk dijangkiti dengan virus COVID-19. Itu juga menjadi perdebatan di media sosial dan juga rakan-rakan saya. Macam mana dekat jiran saya pun ada kes positif, di kawasan taman saya pun ada kes positif, di kawasan sekolah pun ada kes positif. Jadi ini antara keutamaan yang perlu diyakinkan oleh pihak kementerian bahawa ada SOP yang sedang dilakarkan dan akan dilaksanakan bermula 20 Januari ataupun sebelum lagi untuk memastikan anak-anak dan juga ibu bapa yang menghantar ke sekolah itu selamat. Yang keduanya, semalam diberikan pencerahan panjang lebar oleh Cik Anwar berkaitan dengan level ataupun tahap siap siaga pelajar untuk ke sekolah, iaitu dari aspek mental dan juga psikologi. Saya suka bercerita tentang ini. Bagaimana pihak sekolah, guru-guru, pengetua, guru besar perlu menjadikan ini sebagai prioriti dulu untuk akses di mana level tahap siap siaga anak-anak kita apabila mereka sampai ke bilik darjah nanti. Ya. Baik, Tuan Haji. Kita selama ni dalam sistem pendidikan kita, isu psikologi ini walaupun menjadi salah satu elemen penting dalam pendidikan, tapi selama ini pengalaman saya lah, saya melihat bahawa aspek psikologi, aspek kaunseling, aspek motivasi ini adalah secondary. Kita selalu melihat bahawa anak belajar mata pelajaran dan sebagainya itu menjadi our priority. Tapi dengan adanya pandemik ini, dan apabila anak-anak kita nak masuk semula ke sekolah, selepas hampir setahun mereka tidak bersekolah secara normal, mereka bersekolah di atas standar talian dan sebagainya. Jadi prioriti kita sekarang ni harus dilihat dari segi aspek psikologi. Dan peranan guru-guru kaunseling, peranan ilmu-ilmu psikologi daripada guru tu harus mula diperkemaskan. Itu yang saya rasa yang saya sebut semalam itu sebagai sangat penting pada waktu ini, ya. Sebab anak-anak kita ni orang muda, dia punya perasaan psikologi dia sangat rapuh, sangat fragile. Kadang-kadang apa yang berlaku pada dia ni memudahkan dia untuk jatuh dan merasa sangat depressed, dan kalau kita melalaikan ataupun meminggirkan isu-isu psikologi ini, saya bimbang dia memberi kesan yang berpanjangan. Sebab itu saya menekankan soal penekanan kepada psikologi development dan juga motivasi pelajar. Kita kena pastikan bahawa mereka berada dalam keadaan mereka tahu yang pihak sekolah, pihak ibu bapa, pihak guru-guru bersama-sama mereka. Okey, apa mekanisme Cik Anwar untuk pihak sekolah dapat detect anak-anak kita stabil, tak stabil, murung, depres dan sebagainya? Apa mekanisme yang terbaik? Minggu pertama mereka masuk, macam mana pihak sekolah perlu measure anak-anak ini? Kalau di Finland ataupun negara Skandinavia, rakan kita Asrizal Jamil ada berkongsi dengan saya dahulu bahawa apabila mereka belajar dari rumah itu, hampir setiap hari guru-guru akan Skype dengan ibu bapa dahulu. Tanya macam mana anak awak, makan dia macam mana dia boleh catch up tak dengan silibus sekolah, boleh ke ikut cara kata pun tak belajar dalam talian PDP dan sebagainya. Jadi apa mekanisme yang terbaik? Kalau mereka itu ada template yang sudah pun dilaksanakan, tetapi kita di sini seolah-olah kita baru nak bermula untuk tahu di mana level psikologi, siap siaga motivasi anak kita selepas setahun mereka ini belajar tetapi postpone peperiksaan, belajar dalam talian, tak ada peranti, tak ada akses, rumah tak ada bilik dan sebagainya. Susah juga tu Cik Anwar. Betul. Saya akui Tuan Haji. Dalam keadaan sekarang ni kita sebenarnya memang tidak bersedia sepenuhnya dari segi
bagaimana untuk memastikan anak kita berada dalam keadaan emosi yang stabil. Kalau kita berbual dengan ibu bapa pun, sebab ibu bapa ni orang paling rapat dengan anak-anak, ramai ibu bapa yang mengeluh tentang keadaan anak mereka yang bila tak boleh ikut pelajaran dalam atas talian, ada yang menangis, ada yang tertekan. Kita tahu ini adalah keadaan-keadaan dan banyak kajian menunjukkan ini memang berlaku. Di mana anak itu bila dia tak dapat menguasai sesuatu subjek atau topik disebabkan oleh keadaan pembelajaran yang tidak begitu kondusif, mereka jadi tertekan. Dan sebelum ini benda ni tidak menjadi satu isu, mungkin berlaku di sekolah. Tapi bila berlaku dalam keadaan dalam talian ni, dia sangat berbeza. Baik, apa yang kita boleh lakukan dalam tempoh yang terdekat ni untuk memastikan aspek psikologi, aspek motivasi anak-anak ni dapat kita bantu? Pertamanya, pada minggu-minggu awal persekolahan yang akan dibuka ni, pengetua, guru kaunseling, guru-guru harus mula mengenal pasti pelajar-pelajar kita yang akan menghadapi peperiksaan ni. Lihat secara dekat profil mereka, siapa mereka, apa sejarah akademik mereka, bagaimana dengan ibu bapa mereka. Maksud dia, banyakkan komunikasi dengan anak-anak ni di sekolah. Walaupun kita tahu bahawa pengajaran, pembelajaran dalam masa tempoh yang rapat ni banyak yang perlu dihabiskan sukatannya, tapi pada saya komunikasi untuk mengenali anak-anak ini, memberi peluang anak-anak ni untuk bercerita, menimbulkan perasaan dia, to express dia orang punya emosi, itu sangat-sangat penting. Saya rasa dengan cara itu anak-anak ni akan rasa dia sentiasa diberikan perhatian, dia disokong, dia mempunyai kita panggil orang-orang di belakang dia untuk mengatakan bahawa yes, kita boleh lakukan, kita boleh berjayakan apa yang sepatutnya kita buat walaupun dalam keadaan yang sangat-sangat sukar. So sokongan emosi, sokongan psikologi pada saya sangat-sangat kritikal dalam keadaan kita krisis. Jadi saya harap sekolah bukan sahaja memberi perhatian kepada persiapan untuk peperiksaan, tetapi juga membuat persiapan untuk memantapkan psikologi dan motivasi anak-anak kita. Berilah keutamaan ini dan jadikan dia sebagai salah satu agenda besar dalam kita berhadapan dengan tempoh untuk menghadapi peperiksaan ini. Okey, sekali Cik Noah, untuk para guru kita tahu para guru ini macam-macam profilnya. Ada yang tinggal di kawasan bandar, ada yang tinggal di kawasan pinggir bandar, ada yang tinggal kawasan kampung, kawasan pedalaman, ada yang berpisah dengan suami kerana hal tugas dan sebagainya. Jadi bagaimana pihak kementerian membantu guru-guru untuk bersedia untuk ke sekolah, dalam masa yang sama keselamatan mereka terjaga, boleh patuhi SOP, mereka tiada masalah untuk rentas daerah, kerana ini juga akan menjadi belenggu juga. Apabila ada banyak roadblock, mereka nak ke sekolah tapi terpaksa rentas negeri, rentas daerah dan sebagainya. Bagi yang kawasan pedalaman mungkin terpaksa reach out anak-anak yang tidak akan ke sekolah lagi kerana mereka tidak mampu untuk ke sekolah lagi. Jadi macam mana kita membekalkan kekuatan ini pada para guru dan akan didengar oleh KPM pada penjelasannya jam 4 petang ini? Kita ada hampir 400,000 sumber manusia guru ni, dan dalam tempoh terdekat ni bukan semua manpower itu akan digunakan sepenuhnya. Saya mengharapkan ada satu pasukan sukarelawan di kalangan guru-guru yang berhampiran dengan sekolah-sekolah yang mungkin boleh dimanfaatkan, boleh diberi peluang untuk mendekati pelajar-pelajar ni. Dan bagaimana kalau bolehlah, kalau misalnya kalau sekolah itu di zon A, walaupun ada guru-gurunya sendiri, tapi guru-guru yang lain juga, bukan di kelas peperiksaan itu, dapat bantu guru-guru ini. Jadi kita dapat meringankan bebanan guru, kita dapat mengecilkan kumpulan-kumpulan pembelajaran itu, dan kelas-kelas menjadi lebih kecil, peluang untuk pelajar-pelajar belajar itu menjadi lebih berkesan. Dan dengan cara itu kita dapat melihat perbezaan lah, sebab kalau kelas itu 40 orang, 30 orang ataupun lebih besar daripada itu, sekarang kita boleh kecil-kecilkan kelas itu untuk tujuan peperiksaan. Jadi kalau wujud kumpulan-kumpulan sukarelawan ataupun kumpulan-kumpulan guru yang bersedia secara sukarela, saya fikir kita tidak boleh menggunakan konsep arahan untuk mengarahkan guru sekolah mengajar di sekolah lain. Tapi kalau ada guru-guru yang sukarela, yang terbuka hatinya untuk membantu pelajar-pelajar di sekolah-sekolah di tahun peperiksaan, saya ingat itu satu
usaha di kalangan guru-guru yang sangat-sangat masyarakat perlukan. Okey, selain dari itu mungkin Cik Noor ingin mahu pihak KPM beri penjelasan yang lebih terperinci berkaitan dengan operasi bagaimana sekolah itu akan dibuka bermula 20 Januari ini, terutamanya bagi para pentadbir sekolah dan juga pegawai-pegawai pendidikan di peringkat daerah, kerana mereka ini menjadi satu enabler. Mereka lah yang akan menentukan bahawa sistem sekolah akan beroperasi sebaik mungkin walaupun dalam kondisi darurat, walaupun dalam era PKP ini. Jadi apa yang ingin dilihat oleh Cik Noor? Okay. Kita tahu di peringkat Kementerian Pelajaran mereka akan menyediakan satu SOP dan kita percaya bahawa SOP yang akan sedia ini adalah SOP yang mengambil kira semua keadaan. Tetapi SOP yang baik itu bila sampai ke sekolah, yang menjadi orang utama ataupun the key person dia adalah pengetua ataupun pentadbir sekolah. Dan mereka lah orang yang akan menjayakan urusan ini di peringkat sekolah. Jadi inilah waktunya pengetua-pengetua kita akan diuji dengan cabaran baru bagaimana untuk menguruskan dan memastikan bahawa semua SOP ini dapat dilaksanakan dengan baik. Dan kalau bolehlah SOP itu bukan hanya pada pengetua tapi dikongsikan dengan guru-guru, dengan ibu bapa dan sebagainya. Sebab saya percaya dalam era sekarang ini, perkara yang paling penting untuk kita adalah maklumat. Kalau kita dapat berkongsi maklumat dan maklumat itu jelas dan maklumat itu sampai kepada semua kumpulan yang terlibat, stakeholder, dan saya rasa kita dapat mengurangkan beberapa isu atau halakan. Okey, terima kasih. Cik Noor Ahmad, Pensyarakanan Pusat Kajian Pendidikan dan Kesejahteraan Komuniti, Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Panjang lebar bagaimana kita berkongsi hal concern ibu bapa dan juga pemegang taruh dalam isu pendidikan ini. Terima kasih Cik Noor sekali lagi. Itu sahaja bersama saya dalam Terkini untuk jam 3.2 petang ini, dan sebentar saja lagi kita akan terus memberikan update dalam Buletin Awani. Sekian, saya Nazrika langsung dari World Trade Center, dan rakan saya akan mengambil alih selepas ini. Sekian, Assalamualaikum, insyaAllah kita jumpa lagi.